majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak dengar ke? Dengar dah. Dengar. Okey. Tadi tak dengar ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'da zanni ismu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian pada sangkaan itu adalah dosa. Surah Al-Hujurat ayat 12. Alhamdulillah dan rasa syukur terhadap Ilahi kerana pada malam ini kita telah dipertemukan kembali dalam slot Vaksin Y segmen yang dibawakan secara langsung dari laman Facebook Gerakan Wanita Sejahtera Dewan Muslimat PAS Malaysia. Program malam ini dianjurkan bersama oleh Musmedik Muslimat Medical Team Dewan Muslimat PAS Malaysia. Dan malam ini program kita ini berlainan konsep sikit, di mana program ini berkonsepkan town hall dengan diskusi bertajuk COVID-19 Vaksin, Fear of the Unknown. Dan kita bertuah kerana bersama kita adalah panel yang akan cuba memahami isi hati dan luahan dari para penonton dan seterusnya memberi panduan untuk membuat keputusan yang tepat. Sebelum kita memulakan bicara kita untuk merungkaikan permasalahan yang terbuku, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel kita kepada para penonton yang setia menunggu. Bersama saya adalah dua orang ahli panel yang berilmu, berpengalaman luas dan bertauliah untuk membicarakan topik kita pada malam ini. Ahli panel yang pertama adalah Dr. Suhazli Abdullah, pakar perubatan keluarga yang berpengalaman luas dalam vaksin dari Klinik Kesihatan Tengkawang, Hulu Terengganu. Kalau kita tengok semalam Dr. Suhazli di forum perdana, forum Islam perdana di TV RTM 1. Di malam ini bersama kita. Perjuangan beliau dalam memberi penerangan dan menangani isu-isu vaksin sudah tidak asing lagi, sehingga beliau diberi anugerah Wira Vaksin pada tahun 2019 sempena Hari Imunisasi Kebangsaan. Selamat datang Doktor. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baju hijau tidak basuh lagi. Aura. Aura yang semalam, hebat program semalam. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua adalah Saudari Halimatun Syakirah Umar. Saudari Halimah adalah seorang clinical psychologist dan juga seorang pensarah. Beliau adalah lulusan Master of Human Sciences Psychology dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selamat datang Halimah dan terima kasih kepada kedua-dua panel kerana sudi menerima jemputan kita, pihak Menganjur lah. Jadi program kita malam ini ada sikit kelainan, tidak seperti biasa. Kita ada sesi pembentangan dan diskusi oleh panel, sesi interaktif bersama penonton dan juga sesi soal jawab. Jadi untuk slot interaktif nanti, penonton boleh memberikan jawapan secara atas talian melalui aplikasi yang kita akan bagi tahu nanti. Nanti Halimah akan memberitahu apakah aplikasi yang kita akan guna. Dan sesi ini akan membantu merungkaikan apa yang terbuku dalam fikiran Tuan Puang. Jadi saya pohon para penonton bersama kami sehingga akhir program. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya memulakan sesi pertama. Untuk pusingan pertama ini dengan soalan pertama kepada ahli panel pertama kita iaitu Dr. Suhazli. Kita tahu
apa yang berlaku dewasa ini, dan kita pohonlah kepada Dr. Suhazli untuk memberi penerangan seberingkas lebih kurang 3 minit untuk permulaan ini. Apakah situasi semasa COVID-19 dan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap vaksin? Adakah rakyat Malaysia sudah bersedia untuk menerima vaksin? Dipersilakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat moderator Dr. Wan yang bersama dengan kita sebagai timbalan Musmedik Malaysia, rakan panelis yang bersama dengan saya, Saudari Halimah, dan semua yang turut serta dalam program pada malam ini. Terima kasih. Suasana dalam negara kita sekarang ini masih lagi belum reda sepenuhnya. Kita sudah pun berada di gelombang yang ketiga sejak daripada beberapa bulan yang lalu dan masih lagi belum turun. Jumlah harian masih lagi ribuan. Dan alhamdulillah kerajaan telah berusaha dengan sedaya upaya untuk untuk merawat ataupun untuk menguruskan pandemik dalam negara kita ini dengan sebaik mungkin melalui dua cabang yang utama ataupun dua kaedah yang utama, iaitu kaedah prevention dan juga kaedah treatment ataupun rawatan. Dan umum mengetahui bahawa kaedah ini sebenarnya telah pun diperkenalkan sejak daripada zaman kegemilangan Islam itu lagi, bahkan sejak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Dua cabang ini selari di antara satu sama lain, iaitu mencegah dan juga merawat. Dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa pengalaman daripada para sahabat bahawa mencegah itu adalah lebih baik daripada merawat. Mencegah itu lebih baik dari merawat. Dengan erti kata lain bahawa apa yang kita usahakan sekarang ini adalah salah satu daripada ikhtiar untuk mencegah supaya pandemik COVID-19 ini daripada terus melanda negara. Dengan pelbagai keadaan yang kita gunakan, sama ada dalam bentuk isolation ataupun quarantine, begitu juga pencegahan secara individu, iaitu setiap individu kita diminta supaya patuh kepada SOP, patuh kepada PKP dan juga mengadakan beberapa measures yang tertentu dalam sudut pengendalian diri. Dan dalam masa yang sama, apabila seseorang itu positif, dipendaki untuk quarantine, dan kalau bergejala kita akan masuk ward untuk support system yang kita gunakan sebagai sedia ada. Dan secara mutawatirnya, secara umumnya, saya sebut mutawatir ni sebab Dewan Muslimat ni Islamic. Secara umumnya, mutawatirnya bahawa kita dah tahu bahawa negara kita ini telah mengalami satu bebanan yang besar berkaitan dengan COVID-19 ini. Dan secara mutawatirnya juga bahawa tidak ada lagi satu ubat yang spesifik untuk merawat SARS-CoV-2 virus, ataupun kita secara ringkas kita kata COVID-19 punya virus. Tidak ada satu yang spesifik buat masa ini. Ya mungkin pada masa depan mungkin ada dalam carta-carta kajian-kajian yang dijalankan oleh pelbagai pihak, yang insya-Allah kita doakan supaya kajian-kajian tersebut akan mencapai satu kejayaan demi kita bersama-sama untuk melandaikan COVID-19 dan terus memutuskan rantaian itu dan akhir sekali
eventually pada satu masa nanti, pada satu ketika nanti kita ini semua bebas daripada COVID-19 dan kita hidup kembali pada kehidupan yang kita rasa ceria pada masa dulu, dapat bergerak ke sana ke sini, solat berjemaah dengan rapat-rapat dan sebagainya. Itulah permulaan yang boleh saya sampaikan sebagai gambaran awal program kita pada malam ini. Okey, terima kasih doktor. Kita tahu bahawa COVID-19 bukan saja menyebabkan kita jadi sakit dan ramai yang terpaksa dirawat di ICU dan sebagainya. Tapi kita tahu juga dia COVID-19 telah banyak mempengaruhi ekonomi kita, telah memberi kesan yang teruk kepada ekonomi dan juga pendidikan negara. Jadi amat perlulah kita sesuailah masanya bila ada vaksin yang telah diuji, telah dibuat kajian klinikal, maka amat wajarlah kita sama-sama sambut apa yang kerajaan kita buat, kan doktor? Supaya kita sama-sama dapat mengambil vaksin supaya kita dapat mencegah daripada penularan COVID lagi teruk lah. Kita tak nak benda ni jadi lagi teruk. Jadi, terima kasih doktor. Jadi untuk slot seterusnya kita akan bersama dengan saudari Halimah. Jadi kita mohon kepada semua audien untuk memberi perhatian kepada slot ini kerana kita akan memulakan aktiviti pertama bersama saudari Halimah kita. Jadi untuk sesi ini saya mahu mengajak penonton untuk meluahkan rasa masing-masing di aplikasi. Nanti Halimah akan bagi tahu lebih lanjut. Saudari Halimah akan bagi tahu lebih lanjut berkenaan dengan aplikasi menti.com yang kita perlu masuk selepas ini untuk memberi jawapan kepada soalan yang akan diajukan oleh saudari Halimah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan saudari Halimah untuk memulakan aktiviti ini. Dan sebelum itu saudari boleh jelaskan terlebih dahulu apakah itu fikiran dan emosi untuk membantu para audien untuk berkongsi jawapan mereka. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Dr. Wan Martina yang dirahmati juga Dr. Suhazi dan pada masa yang sama pendengar sekalian. Untuk kali ini poll, kita ingin mendengar pendapat dan juga kita ingin tahu apakah kita namakan thinking, thought of audience tentang vaksin. Jadi yang pertamanya untuk kita namakan round yang pertama, kita akan ada satu soalan. Cara untuk kita namakan berinteraksi adalah yang pertama, pilih pergi ke laman menti.com menggunakan kod. Di sini ikutkan saya punya skrin, kod ni kurang jelas. Tetapi kalau ikutkan ada tiga dekat bawah tu, dia akan merujuk kepada kod yang ingin digunakan. Jadi option yang pertama, pergi ke menti.com, masukkan kod yang tertera dan jawab soalan ini. Akan ada dua soalan. Soalan pertama adalah apa yang anda fikirkan tentang vaksin COVID-19. Sebelum tu saya jelaskan tentang think. Biasanya dia akan ada dalam bentuk statement kenyataan. Contohnya, usaha yang baik, apa sahaja yang terlintas di minda. Ataupun dia boleh jadi satu memory. Dia boleh jadi satu image. Apa sahaja yang terlintas di minda anda ketika ditanyakan atau diajukan soalan apa pandangan anda tentang vaksin boleh dilontarkan di sini. Jadi mungkin kita boleh memberi ruang dan peluang untuk para audiens mengisi untuk menjawab soalan. Sekiranya ada sesiapa dah mengisi, dia akan muncul di skrin. Jadinya option yang pertama tadi adalah pergi ke laman sesawang. Kod tu mungkin tidak jelas. Boleh bagi tahu kod tu? Tak nampak jelas kod untuk masuk. Kod yang berada di bawah adalah 5945. Cara yang kedua adalah untuk komen di laman Facebook tersendiri. Ni maksudnya ada orang dah
menjawab. Ni salah satu kita namakan apa yang kita fikirkan tentang vaksin COVID. Kita boleh teruskan, mungkin ambil masa 1 ke 2 minit untuk kita tengok. Ada kemungkinan yang kita tidak dapat address setiap satu thinking. Tapi cukup untuk kita tahu apakah pemikiran di sebalik vaksin COVID-19. Mungkin boleh teruskan lagi. Saya rasa Dr. Suhazli tidak ada bersama dengan kita. Sekejap. Baru boleh masuk sebab hanging dah kejap. Browser hanging. Okey, tak apa. Jadi selagi mana para audiens menulis, memberi respon, dia akan nampak di sini. Dan sekiranya Dr. Suhazli nak memberi sebarang komen di saat mana mereka memberi respon, dia alu-alukan. Doubtful, takut, ragu-ragu, the best option. Sekarang ni masih berfikir. Poll ini lagi besar perkataan, sesuatu perkataan bermaksud lagi ramai orang berfikir sebegitu rupa. Sebab masa ini yang paling besar adalah the best option currently. Ada juga yang komen mengatakan apa yang mereka fikirkan tentang vaksin COVID adalah ia memberi kebaikan. Ya, masih bagus. Yang second, kat mana yang second? Takut, Second ragu-ragu. soalan ke? Bukan, ya, there's second list, maksudnya ada selepas the pada second most soalan jawapan, the second most jawapan adalah yang lebih kurang sedikit kecil daripada yang paling besar. Buat masa sekarang ni yang paling besar adalah best option. Best option sama je, yang biru, dan yang merah kedua, dengan sama. Mungkin boleh tengok mungkin takut dan ragu-ragu. Yang ni mungkin kita boleh komen terus kan? Macam mana? Boleh doktor. Silakan. Boleh komen. Boleh. Ya, takut dan ragu-ragu. Ni adalah normal, lumrah kehidupan manusia. Doubtful, takut, ragu-ragu, masih berfikir, okey, itu adalah normal normal kehidupan manusia. Saya pernah 2 hari lepas saya berforum dengan Datuk Dr. Zulkifli Muda, Mufti Kerajaan Negeri Terengganu. Mana dia kata kita jangan terlalu sebab mungkin dia nampak saya terlalu menekan, maksudnya terlalu maksudnya mungkin terlalu provoke sangat anti kepada vaksin ini. Saya nak sebut anti vaksin pun takut orang skeptikal lah. Mungkin saya sebut orang yang ragu-ragu ataupun orang yang hesitant, yang masih lagi berfikir-fikir nak vaksin ataupun tidak. Jadi Datuk Mufti dia kata dia ada 2 komponen dalam kehidupan manusia ini. Oleh kerana negara kita ini adalah satu negara yang ramai di kalangan kita masih lagi ingin merasai sifat bersyariat itu ada. Masih lagi ingin merasakan diri bersyariat. Maksudnya apa saja yang mari daripada luar, dia akan tanya dulu bagaimana, haram atau tidak. Maksudnya itu ada satu indikator yang bagus, dia kata. Bagi dia menyokonglah indikator itu, sebab orang akan berfikir tentang itu sesuatu yang di luar daripada circle kita. Ialah seperti pepatah Arab pun kata, orang akan menentang, orang akan lawan benda yang dia tak tahu. Sesuatu yang benda kita tak tahu, kita akan lawan. Contoh pada 1982 dululah bermulanya Proton Saga. Rasa ramai di kalangan kita yang menentang sebab kita tak tahu apa bentuk dia. Kita tak tahu apa dia punya efek dia, teknologi yang dibawa sampai ke orang Perli dan sebagainya yang dibawa oleh Tun Mahathir pada masa tersebut untuk membawa masuk Proton Saga. Begitu juga dengan benda ni. Jadi apabila merasai diri mereka ini merasa ingin hidup bersyariat,
memang ada lumrah dan naluri mereka untuk tanya, haram ke tidak, apa bahan dalam tu dan sebagainya. Sama dengan kita lah. Kalau kita pergi ke Gian contohnya kan, pergi membeli belah kat Gian bersama anak kita, tiba-tiba anak kita ambil makanan. Untuk bahasa Kelantan dia panggil cai kedih. Dr. Wan Martina kat bahasa luar apa dia? Jajan. Jajan, makanan ringan. Kat Makanan Gian. ringan. Gian ke Giant eh? Giant. Giant. Saya sebut Gian tu sebab kalau pergi tak padang sejam. Paling tidak 2 jam, 3 jam. Jadi anak kita ambil jajan tu, nak bayar, kita yang bayar, kita tanya dulu. Dah mang cek ke dok apa makanan ni jenis apa? Ada logo halal ke tidak? Kan? Maksudnya kita curious. Curiosity tu sebenarnya one of the sesuatu sifat yang bagus bagi kita. Tapi Datuk Mufti kata tapi jangan keterlaluan. Sampai ke apa saja pun kita nak query. Tu masalah juga tu. Sebab dalam agama kita pun kita tak boleh tanya usul sampai ke akar umbi sangat. Contohnya kalau gula. Kalau gula tak ada logo halal tak? Ada. Tapi kalau kita query, betul ke logo halal tu? Susah pula. Lepas tu kalau kita query lagi gula tu buat daripada apa? Daripada, ialah base dia tebu kan? So tebu tu kat mana? Kita tanya pula. So, kita usul kan? Kat mana? Okey. Kat negara kita di Perlis. Cuping mana? Perlis ke? Perlis. Penanaman tebu untuk gula kan? Ya. Kawan saya beritahu, ni nak cerita side. Maksudnya ragu-ragu mungkin boleh tapi jangan ekstrim. Kawan saya cerita, dia punya konsep dia tanam, dia macam tanam padi tu jugalah. Dia tanam perdu. Dia punya perdu tu apa tu bahasa Dr. Wan? Saya ni Kelantan ni memang pekak masalah. Maksudnya dia tanam dalam itu dia tu. Dan dia bukannya tebang satu-satu, dia menggunakan mesin untuk tebang. Macam mesin padi itulah. Buat ladang besar. Dan di situ dalam banyak-banyak perdu tebu untuk gula ni, di situ ada, dia tak sisih sangat dah. Ada lipan, ada tikus, ada ular, ada binatang-binatang yang merayap tu semua ada. Tapi kalau babi tu mungkin tak ada lah kan. Babi tu tak ada lah. Jadi dia masuk, walaupun dia basuh, dia cuba sisihkan mana yang dapat, tetapi kesemuanya adalah benda tu, seekor 2 tikus ke apa dan sebagainya yang dimasak sekali dan menyebabkan gula perang dan sebagainya. Kalau kita usul tanya, tak makan tak gula. boleh makan kan? Tak boleh makan. Sama juga dengan sawit. Kelantan mungkin tak banyak sawit. Terengganu banyak sawit. Masa kita kait tu, dia jatuh sekali dengan dia punya bongkah tongkol je kan. Dalam tu segala apa ada. Siput pun ada, tikus ada, ular pun ada, siput, babi ada tapi babi tak ada lah. Okey. Sebab kita ni sensitif dengan babi. Okey. Masuk dalam dia punya relung dia, bawa lori, masuk relung dia mari dalam bentuk tangkai macam tu. Dia tak perlai satu-satu dah. Dalam tu macam-macam ada. Dan di situ dia pun rebus, dia bakar dan keluarlah dia punya minyak mentah itu. Minyak itulah palm oil yang mentah tu, baru dia proses refining balik lah. Tapi kalau kita usul tanya, betul ke tak logo halal tu? Contoh kalau usul tanya, maksudnya kita mempunyai satu sifat curious berkaitan dengan sesuatu, ragu dan sebagainya. Kita boleh tanya, tetapi jangan keterlaluan. Jangan very extreme. Dan kita pun kalau boleh mengambil hukum asas al-aslu fil al-asya' al-ibahah. Setiap sesuatu tu adalah harus. Kita buka dengan tu juga. Kalau betul diisytiharkan ada tu, barulah kita bincangkan balik. Macam mana boleh berlaku dan sebagainya.
Ya. Faham itu? So best option masih bagus lagi. Protection masih bagus lagi. Kalau gitu kita boleh berhenti awal hari ni ya. Semua dah faham. Okey, saya rasa Halimah pergi soalan kedua. Seterusnya kita mungkin soalan yang kedua akan bertanya tentang emosi anda terhadap vaksin COVID-19. Biasanya emosi ini dalam bentuk satu perkataan dan biasanya juga dalam bentuk adjektif. Contohnya takut, contohnya sedih. Itu adalah jenis-jenis emosi. Jadi soalan yang kedua adalah apakah emosi anda berkenaan dengan 19? Caranya sama, kod yang sama, medium yang sama. Menti.com menggunakan kod 50945. Jadi kita sementara kita boleh tengok apakah feedback. Tadi Dr. Suhazi dah menjelaskan tentang ragu-ragu. Ragu-ragu boleh juga menjadi satu perasaan. Takut. Jadi kita tengok dulu apa kita ada respon di sini. Takut. Okay. Takut juga, yakin, excited. Okey, takut juga salah satu sifat yang disebut oleh Datuk Mufti lah. Dia kata bagus kita ada sifat takut berkaitan dengan ingredient. Takut bahaya. Dan kita, apabila kita merasai takut itu, maka kita akan bertanya. Kita akan tanya. So kat mana sumber untuk tanya tu? Tu Datuk Mufti kena sebut. Mestilah fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Atas sesuatu yang kita rasa takut ke, kita rasa tak sure ke, tak yakin ke, masih lagi ragu-ragu dan sebagainya, kita mesti merujuk kepada orang yang ahli dalam isu tersebut. Kalau bab kereta kita bunyi sesuatu dalam enjin, kita tak akan tanya doktor gigi. Bahkan tak tanya FMS. Tak tanya pakar perubatan keluarga, dia tak pandai. Kecuali memang dia betul pandai lah. Ada kawan saya tu ustaz. Tapi dia pandai baiki kereta. Sebab daripada kecil, umur 5 tahun lagi, ayah dia pomen. Tapi memang dia pandai. Tu lain cerita lah, tu extra talent lah tu kan. Walaupun dia tak belajar secara formal untuk baiki kereta. Dia ustaz, belajar Mesir, Azhar dan sebagainya. Ambil syariah. Tapi dia apa-apa saya rujuk pada dia je. Ustaz bunyi kata saya ni macam mana ni? Oh dia kata ni tali kipas ni tak betul ni. Kita cek memang tali kipas. Dan Ustaz boleh tukar. Okay, give back ayah dia. Give back ayah dia gitu. Jadi kita rujuk kepada ahlinya. Jangan rujuk pada Facebook. Kalau rujuk Facebook, ramailah doktor Facebook yang akan bagi sesuatu yang di luar daripada. Ya. Doktor, ramai takut sebab macam-macam yang viral tu doktor. Muka Herod lah mati lepas vaksin lah. Ni benda-benda yang di-viral di FB dan juga di grup WhatsApp masing-masing. Tu yang jadi makin ramai yang takut. Sebab orang semua mesti takut kan, orang yang mengandung, orang yang menyebar kan. Orang mesti takut. Jadi apa respon doktor? Alhamdulillah. Saya ada hikmahnya saya berforum malam tadi bersama dengan para mufti. Timbalan Mufti Kerajaan Selangor, Datuk Dr. Onha Ope namanya. Dia kalau dalam kita semalam kita hanya diberi 7 minit seorang. Sebab ramai sangat. 9 orang dia punya panelis. Ada yang terlajak saya lebih dua rotation saya bagi. Datuk Dr. Onha Ope dia menyebut berkaitan dengan fatabayyanu. Fatabayyanu. Maksudnya kita kena selidik apabila sesuatu berita itu sampai kepada kita. Kita kena selidik. Jangan terus tangan kita lebih laju daripada otak. Kita ni tangan laju daripada otak. Siapa aja share. Kan? Dia tak fikir dulu betul ke tak betul apa yang dikemukakan itu. Sumber daripada mana? Itu fatabayanu tu. Dan ada dia ulas selain daripada fatabayanu dia
Fathabitu, maksudnya kita selidik dan kita kaji dengan bertanya kepada orang yang sepatutnya. Maksudnya apa saja yang kita terima, ya betul, mungkin orang tu dia copy daripada mana-mana, daripada website. Iyalah, mungkin berita tu website yang agak hebat jugalah. Website apa, mungkin harian something lah, dari berita-beritanya itu mungkin TV yang perdana dan sebagainya. Tetapi adakah benar sebenarnya yang disebut di dalam berita tersebut? Dan satu kajian mengatakan bahawa majoriti di kalangan orang kita ni, orang Melayu especially, orang Malaysia terutamanya juga, 8 daripada 10 mereka, maksudnya 80% daripada mereka hanya pandai membaca tajuk. Dan kita tahu tetapi kebanyakan daripada berita yang dibawa oleh akhbar ke, oleh TV ke, dia mesti mengemukakan tajuk supaya nampak glaring, supaya orang tengok dan orang baca. Topik tu orang nak tengok, orang nak baca, dia panggil catchy word. Catchy word. Ataupun dalam bahasa kalau untuk Facebook dia panggil clickbait. Contohnya 7 langkah untuk kahwin baru, contohnya kan. Tapi bawah tu, penerangan bawah tu, yang tu sebenarnya ramai di kalangan kita yang tidak baca sepenuhnya. Contohnya berita ini dikeluarkan oleh TV3 yang mengatakan bahawa 6 orang mati, contoh kan. Berapa orang mati? 6 orang kan? 6 orang. 6 orang mati. Hasil 6 orang mati selepas pemberian vaksin Pfizer. Nampak orang terkejut kan, mati. Maksudnya itu. Tapi dia punya penerangan kat bawah berita yang dikemukakan itu, dia dah beritahu bahawa itu adalah tidak dikaitkan dengan vaksin. Cuba tengok betul-betul, cuba dengar betul-betul yang belakang-belakang tu. Tapi masalah bagi orang kita ni, dia dah tengok tagline dia mati selepas vaksin. Dia pun print screen. Tengok berita TV3 pun mengaku benda tu. Contohnya kan. Jadi, dan benda ni perlu diterangkan balik oleh pakar-pakar, oleh individu-individu ataupun kementerian dan sebagainya, bahawa ianya sebenarnya tidak dikaitkan pun kalau dikait pun dengan vaksin itu sendiri. Dan expert yang buat postmortem, yang buat analisa berkaitan dengan kematian daripada 6 orang tu, didapati dia apabila masuk fasa clinical phase 3 ni, dia ada dua jalur utama. Jalur pertama yang kes yang diberi vaksin, jalur yang kedua yang diberi placebo. Placebo ni dia macam air garam gitu je lah, air gula, air garam gitu je. Maksudnya tak memudaratkan lah. Okay. Daripada jalur yang diberi vaksin, 2 orang mati. 4 daripada jalur yang placebo. Okey. Dan 2 daripadanya pun mati akibat serangan jantung selepas 56 atau 57 hari selepas daripada pemberian vaksin. Maksudnya ianya bukan dikaitkan secara terus, tetapi ia, kalau kita tengok dari jumlah populasi pada masa tersebut, jumlah kematian akibat daripada jantung pun begitu. Dia sama tara dengan populasi dalam masa itu. Tetapi ia mesti dicatat di dalam dia punya catatan dan rekod rasmi kajian, mesti diletakkan daripada rekod rasmi CDC yang disebut. Tapi bawah tu orang tak baca apa penerangan kat bawah tu, mati akibat apa dan sebagainya. Tapi orang tengok mati 6 orang. Tu je orang tengok. Di sinilah pentingnya kita fatabayyanu. Surah apa? Ingat ada surah Munafikun kan? Surah Munafikun ayat ke-6. Fatabayyanu. Okay, sebab kebanyakan yang bawa berita-berita ni adalah influencer. Sebab itulah agaknya dia orang percayalah. Sebab ada setengah tu yang ustaz ataupun ni yang menyebabkan orang mudah percaya. Ya, betul. Yalah, kalau saya jawab kan,
Tahu kata tak hormat pada ustaz pula. Okey, tak payah Tapi jawablah doktor. tapi Saya kita nak fahamlah, walaupun dia bernama bertitle ustaz ataupun bertitle doktor sekalipun, kalaulah dia memberitahu sesuatu yang di luar daripada norma yang ramai, dia secara mutawatirnya, saya sebut mutawatir tu kan, secara mutawatirnya bahawa vaksin COVID-19 ni adalah selamat. Secara mutawatir seluruh dunia, doktor-doktor, pakar-pakar seluruh dunia telah tengok dengan mata mereka sendiri bahawa vaksin COVID-19 itu adalah selamat, berkesan. Di UK telah turun cara mendadak, US juga turun kemasukan ke ward, di Israel juga. 3 buah negara ni antara yang terawal dah ada dos kedua, melepasi dos kedua. Telah mutawatirnya mengata bahawa ia dah selamat, tidak ada kesan yang besar dan sebagainya. Tak munasabah daripada berjuta-juta doktor yang terlibat dalam merawat, dalam mengkaji, nak menipu. Tidak dinafikan, mungkin adalah seorang dua yang masih menafikan. Itu pun kita tengok mereka yang menafikan itu tidak terlibat pun dalam pengurusan. Dia mungkin influencer, mungkin, ataupun mungkin nak cari glamour. Saya tak tuduh pada siapa-siapa, tapi mungkin itu kan. Jadi, dan daripada data-data yang kita lihat dia punya copy paste daripada luar pun, kita perhati satu persatu, doktor-doktor yang luar tu, contohnya, kita dah kenal mereka ni adalah anti-vaksin sejak daripada beberapa tahun lalu yang kita duduk perang dah mereka. Tak payah sebutlah, banyak lah. Kalau dia quote contohnya so and so, Andrew Whitfield contohnya, itu ni antara tokoh yang disebut oleh mereka. Kita tengok balik, ni adalah memang tokoh anti-vaksin. Tokoh anti-vaksin. Adalah kita boleh senaraikan. Sudah dikenali ya doktor? Dikenali sejak daripada saya ni bukan berperang lah. Saya ni berjidal ataupun memberitahu salah faham, misinformation orang yang menentang vaksin ni sejak saya 12 tahun dah saya terlibat. Dan kita boleh kata, boleh kenal satu-satu. Kenal dalam erti kata bukan jumpa dengan mereka, tapi melalui penulisan yang mereka tulis tu sebenarnya skewed information, sengaja fear mongering, dia sengaja dia punya exaggerate dia punya cerita, dia twist, dia spin dan sebagainya. Tetapi inilah yang menjadi rujukan bagi pihak yang menentang vaksin dalam negara kita, menyebabkan apabila kita tak perhatikan betul-betul, tidak tabayanu, tidak betul-betul perhati tengok betul-betul, kita juga terpengaruh dengan fitnah ini. Begitu juga title-title lain lah, ustaz dan sebagainya. Kita kena rujuk balik. Seluruh mufti dalam negara dah sepakat, majlis fatwa, dan majoriti daripada ulama dunia juga sepakat. Ingat, dalam majlis fatwa lebih pada 9 sitting, 9 mesyuarat majlis fatwa berkaitan dengan COVID. Bermula daripada dulu, masuk puasa, batal ke tak batal swab. Majlis fatwa keluarkan fatwa. Begitu juga nak mayat COVID, nak menguruskan macam mana. Majlis fatwa bersidang. 9 mesyuarat, dan terakhir berkaitan dengan hukum penggunaan vaksin juga. Maksudnya keseluruhan, tidak munasabah dan tidak logik. Majoriti para ulama negara kita, majoriti para ulama dalam dunia, boleh saya katakan mutawatir. Bukan saya nak samakan dengan hadis, boleh diperbahaskan, tetapi secara mutawatir orang semua ulama, ustaz seluruh dunia bercakap benda yang sama. Ini adalah satu benda yang membawa bala dalam dunia, dalam negara, dan bersetuju dengan apa yang kita lakukan seperti SOP, penjarakan sosial, saf jarak-jarak. Hatta di Mekah sendiri pun ada saf jarak-jarak dan sebagainya. Dan juga COVID vaksin ini juga
telah diputuskan secara muktamad ataupun secara jumhur ulama bahawa ia adalah harus digunakan dan wajib diberikan kepada golongan yang diarahkan oleh kerajaan. Kalau ada seorang dua, maksud dia adalah satu yang syaz. Maksud syaz ni apa? Dia mungkin pendapat peribadi, di mana pendapat peribadi itu tidak boleh diterima sebagai pegangan hukum. Kalau dia nak amal, dia seorang lah. Tapi kalau dia nak kempen orang lain, itu satu kesilapan besar sebagai ulama yang memegang disiplin ilmu dalam Islam. Okey, terima kasih Doktor. Panjang lebar tu penerangan. Kita kembali kepada saudari Halimah untuk soalan yang kedua ni. Dari sudut psikologinya, adakah ini reaksi yang normal bagi masyarakat dalam menghadapi ujian COVID-19 ini? Apa yang menyebabkan mereka boleh jadi begini? Silakan Halimah. Terima kasih Dr. Wan. So, dia ada dua soalan dekat situ. Jadi saya memulih untuk menjawab soalan yang akhir dulu, baru saya menjawab soalan adakah ianya normal dari segi psikologi. Tadi Dr. Suhazi pun ada menjawab soalan itu. Jadi ini saya akan sharekan sebenarnya slide untuk membantu semua orang memahami apakah faktor yang menyebabkan kita ada rasa takut, kita ada rasa anxious, kita ada rasa ragu-ragu. Ikutkan kajian psikologi of pandemic juga, kita namakan 3 psychological outcome sekiranya pandemik itu berlaku. Adalah ini, takut, risau, anxious dengan severe stress. Itu apa yang berlaku. Tapi bila kita tengokkan semula apa yang berlaku di Malaysia, elok untuk saya ketengahkan 8 faktor ini untuk setiap seorang memahami apa yang dirasai. Faktor yang pertama kita namakan satu ketidakpastian yang tiada penghujungnya. Dengan erti kata lain, the unending uncertainty. Kita diberitakan tentang SARS-CoV-2. Kita pun diberitahu tentang dia punya kadar mutasi yang sangat cepat. Strain dia yang pelbagai. Jadi kita tidak pasti apa yang akan berlaku. Dia membawa kepada faktor yang kedua, unforeseen reality. Tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Pada masa yang sama dengan situasi sekarang, dengan lockdown, dengan self-quarantine, dengan self-isolation, yang mana Dr. Suhazi pun dah ketengahkan tadi. Faktor yang ketiga, yang mana boleh juga digabung dengan faktor yang keempat, iaitu tabiat baru. Ada certain tabiat, ada certain kita namakan habit ataupun rutin yang sebelum ini mungkin jarang-jarang kita lakukan dan kita perlu lakukan dengan kadar yang sangat kerap. So di sini kalau ikutkan kita ada perubahan dari segi tingkah laku. Yang mana bila kita adakan perubahan dari segi tingkah laku, dari segi psikologinya, perubahan tingkah laku untuk menjadikan dia sebagai rutin, dia mengambil masa beberapa hari. Harinya mengikut kajian adalah dalam tempoh 68 hingga 254 hari. Kalau kita tengok kadar dekat sini, bila kita nak membuat sesuatu tindakan, dia ambil masa untuk menjadi rutin selama 2.5 bulan, kalau tak silap. Okay? Tetapi bila kita diberitakan tentang COVID, kita kena buat perubahan tindakan kalau boleh esoknya. Dan kita juga disarankan untuk konsisten istiqamah dengan tindakan tersebut setiap hari. Ini benda baru. Dan sepatutnya rutin kebiasaannya didevelop untuk beberapa hari, tapi kita dah masa 1 hari, 2 hari. Jadi dengan ini dia menyebabkan kita rasa tak selesa. Kita rasa takut, kita rasa gemuruh. Seterusnya yang faktor keempat adalah bila kita ada satu tindakan new avoidance behavior. Dekat sini saya mengambil contoh touching face untuk pegang. Waktu first datangnya COVID kan kita ada akronim untuk memberitahu kepada kita semua untuk membuat satu tabiat, jangan pegang. Kalau boleh elakkan daripada pegang muka. Kalau ikutkan di sini kajian menunjukkan dalam masa 1 jam kita menyentuh muka sebanyak 23 kali. Tiba-tiba dia ada COVID, kita langsung tak boleh nak, kalau boleh jangan sentuh muka. Secara tabiatnya 23 kali tu kita terus kena jadikan kosong.
itu menyebabkan tak selesa. Pada masa yang sama, kita di Malaysia ni, kita belum lagi semuanya individualistik. Masih kolektivis, kan? Jadi kat situ, kita ada perubahan. Kita kata apa, jangan avoid gathering. Dan semua Jangan ini, lepak-lepak. tabiat lepak kena ada gaya baru iaitu jauh-jauh. Jadinya dekat sini dia menyebabkan kurang selesa. Benda yang perubahan yang kita perlu buat dan kita perlu buat dengan kadar yang sangat cepat. Faktor yang seterusnya adalah bila kita dapat khabar-khabar statement-statement daripada pihak berkuasa. Kita ada banyak. Jadi yang saya pilih dekat sini ada pada World Economic Forum yang mengatakan COVID ini adalah satu package yang mempunyai pelbagai krisis di dalamnya. Krisis kesihatan, ekonomi, dan pada sama ada benda-benda dan krisis-krisis yang lain. Seterusnya faktor yang kelima adalah kepercayaan kepada healthcare. Apa yang kita mungkin ragu-ragu memikirkan yang adakah ini benar ataupun tidak, dan semua keraguan yang ada kemungkinan berfaktor daripada kadar kepercayaan kita terhadap healthcare. Dekat sini mungkin berbaurnya, mungkin bila kita rasa suspicious, kita kurang percaya dengan kita punya healthcare system. Pada masa sama kita terlalu skeptical dengan crisis management yang telah dijalankan. Seterusnya faktor yang keenam adalah apabila kita dikhabarkan. Sebab sekarang ni kita ada social media. Jadi orang yang duduk di luar sana di Australia ke UK dia nampak macam dia duduk di sebelah rumah. Sebab kita ada social media kan. Jadinya bila dikhabarkan kita punya pemimpin, orang yang influencer, celebrities, positif COVID. Bila kita dikhabarkan benda tu, kita akan rasa kalau dia kena apa lagi kita. Kalau dia yang ini pun apa akan jadi bila pemimpin kita sendiri kena. So itu menyebabkan kita akan tambah lagi rasa risau, takut. Dan akhir sekali yang telah diutarakan dan telah dibincangkan juga kebelakangan ini tentang infodemia dan infodemi. Di saat mana kita terlalu banyak diberi informasi yang mana kita tak pasti sejauh mana kebenaran information tersebut. Jadi 8 ini boleh membantu kita untuk tengok balik di manakah faktor-faktor yang menyebabkan kita merasa satu emosi yang kurang selesa berkenaan dengan vaksin. Adakah nombor 1? Adakah kesemuanya? Adakah 4 daripadanya? Untuk soalan yang pertama, adakah benda itu normal? World Health Organization kata bila kita berbicara tentang pandemik ni, dia selalu dikaitkan dengan 3 benda. Pertamanya adalah uncertainty, ketidakpastian. Keduanya adalah confusion, benda yang kita confused, ragu-ragu. Yang ketiga dia adalah sense of urgency. Benda yang kita nak, kalau boleh kita nak cepat cure, kalau kita nak cepat benda tu berlalu. Jadinya adakah normal perasaan takut, perasaan gemuruh? Untuk saat ini, dalam konteks ini, saya bersetuju dengan apa yang Dr. Suhazi cakap, ianya normal. Tetapi orang akan bertanya, jadi apa yang tak normal? Sekiranya perasaan ini terlalu memudaratkan, menyebabkan seseorang itu tidak boleh meneruskan kelangsungan hidup, maka di situ mungkin kurang normalnya. Tapi untuk mendapatkan perasaan ini di saat mana pandemik melanda, sesungguhnya ia normal kerana Allah menciptakan setiap manusia itu ada emosi. Dan emosi ini membantu kita untuk kita makan survive. Bila kita ada track, dia benda yang kita pasti, kita dalam mood di antara kita nak fight ataupun freeze. Antara kita mengharungi benda itu ataupun kita lari ataupun kita beku. Jadi sistem ini membantu kita untuk survive. Kerana itu kita ada emosi-emosi ini. So emosi itu adalah emosi yang normal. Melainkan bila ianya memudaratkan, menyebabkan kita langsung tidak boleh meneruskan kehidupan. Saya rasa itu cukup menjawab. Hopefully, wallahu a'lam. Okay. Terima kasih. Cukup menjawab. Saya harap semua penonton dah faham. Untuk seterusnya kepada Dr. Suhazli, mungkin ramai lagi masih ada perasaan ragu-ragu dan takut kepada vaksin. Mungkin doktor boleh cerita sikit bagaimana pengalaman negara-negara yang telah memberi vaksin kepada rakyat mereka. Apakah sudah ada nampak kesan yang positif? Dan mungkin juga doktor boleh cerita sedikit, tadi dah cerita sedikit berkenaan dengan kajian yang meninggal.
dan tetapi meninggal itu tidak berkaitan dengan vaksin, dan ramai juga yang kata berita itu betul, itu yang menyebabkan menjadi ragu. Jadi untuk kali ini boleh tak cerita sedikit bagaimana kajian vaksin ini ataupun kesan sampingan kepada vaksin ini kepada sejumlah, saya rasa lebih 2 juta sudah mendapatkan vaksin di seluruh dunia. Bagaimana kesan sampingan yang mereka terpaksa hadapi selepas vaksin ini, dan mungkin ini boleh mengurangkan sikit rasa ketakutan ataupun keraguan kepada para penonton ataupun audien kita. Silakan doktor. Ya, ringkas dalam tempoh 45 minit kan. Sebab kita bersiaran sejam kan. Ya. Okey. Betul seperti yang Halimah sebut tadi, kita ditimpa dengan infodemik akibat daripada banyak sangat info yang mungkin kita tidak tahu, dan kadang-kadang kita merasakan bahawa info kita terima tu betul, dan kita pun sendiri search di dalam Google bahawa ianya betul apa yang disebut itu. Tetapi apabila kita membacakan di luar daripada konteks yang sebenar, maksud saya konteks yang sebenar adalah berita yang disampaikan itu tidak diverify oleh pihak yang berautoriti. Contohnya, kalau di US dia mengamalkan sikap untuk dia bebas bersuara. Sebelum daripada ini, semua pelaporan berkaitan dengan vaksin adverse effect ataupun vaksin adverse reaction following immunization, dia panggil VAERS, dia punya reporting system, dia punya kaedah pelaporan dia menganalisa dahulu. Analisa oleh pakar-pakar, adakah sama ada dia adalah causal relationship, maksudnya betul dikaitkan dengan vaksin, ataupun dia adalah temporal relationship. Temporal maksudnya dia berbetulan berlaku dalam tempoh itu dan tidak dikaitkan dengan vaksin. Okey. Sehubung dengan itu, apabila kerajaan membuat demikian, jadi rakyat bising. Dia kata saya buat laporan tak ada keluar pun. Jadi di sini apabila kerajaan ditegur sedemikian, dia kata okey tak apa, kata kita keluarkan semua data melalui VAERS. Begitu juga dengan di UK, dia ada yellow card. Yellow card ni everybody boleh lapor secara umum, boleh lapor apa yang dia nak lapor dan dipaparkan dalam website. Tetapi dia punya conclusion dia akan dibuat di peringkat akhir, itulah apa conclusion dia. Tetapi masalah seperti saya sebut tadi lah, orang kita ni dia akan baca benda yang dia nak, tapi dia tak tengok apa yang di-conclude oleh pakar, oleh expert. Contohnya kalau VAERS, macam-macam dia lapor. Accident pun lapor, kematian pun dilapor. Sedangkan kematian itu dia mati, semua akan mati kan. Tetapi adakah betul dikaitkan dengan vaksin? Yang tu di-conclude oleh pakar yang menilai dan meneliti serta menyiasat. Buta mata, ada satu tu dipanggil verbal abuse, juga dilapor. Contoh macam ni lah. Contoh, seorang ibu dibawa anak dia ke klinik untuk bagi vaksin. Tengah hari balik rumah, tak sempat masak nasi. Suami dia balik nak makan, marah-marah. Suami dia tanya, mu gimana tadi? Dia tahu dah suami dia ni memang tak benar bagi vaksin. Dia nak jawab pun salah habah. Kok bahasa Kelantan boleh tu. Doktor buat. Salah habah. Tak tahu nak jawab macam mana. Lala duk tekan. Mu gimana tadi? Dia pun kabur lah. Dia beritahu lah. Saya pergi klinik. Buat benda? Cocok vaksin. Pam, bagi penampas putih. Bagi penampas. Penampas tu adalah kesan sampingan. The following, apa dia punya, adverse event following immunization. Dan boleh juga dicatat dan dibuat aduan melalui sistem itu dan akan dipaparkan. Begitu juga dengan jatuh, ada yang mati kena tembak dan macam-macam. Ada laporan tu, seorang ibu dia buat laporan anak dia selepas diberi vaksin
bertukar jadi hijau, dia jadi Incredible Hulk. Ada juga dibuat laporan tu. Tetapi ia dipaparkan. Dan di sinilah perlu verification. Perlu verify. Dan verification daripada pakar tidak dikait pun dengan pemberian vaksin, especially yang untuk VAERS untuk COVID ini, vaksin COVID, tidak pun dikaitkan kematian itu akibat daripada vaksin. Begitu juga dengan cacat, begitu juga dengan jatuh, buta dan sebagainya. Tetapi bagi orang kita, ni saya kata orang yang segelintir daripada pihak yang melihat daripada satu sudut yang negatif. Dia tak baca conclusion dibuat oleh pakar, tetapi dia ambil benda tu, tengok berlaku juga, buta mata pun ada, mati pun ada, dan macam-macam lah. Kalau tengok list tu sampai ke berapa muka surat, 50 lebih. Tengok saya ada muka surat, saya ada simpan dia punya pelaporan itu. Dan conclusion yang dibuat oleh pakar bahawa apa yang berlaku itu tidak menjadi satu desakan untuk memberhentikan program vaksinasi. Sebab ia tidak dikaitkan pun dengan vaksin itself. Cuma dibuat laporan secara bebas oleh masyarakat. Itulah yang berlaku dalam masyarakat kita. Dan kalau kita lihat dari segi pemberian vaksin sekarang ini, telah melebihi 212 juta dos dalam dunia. Bukan sejuta, bukan 2 juta dah tuan. 212 juta dos. Dan kajian di US yang orang duk kaitkan dengan anaphylactic shock, anaphylactic event, itu memang betul adanya berlaku. Dan daripada 18 juta dos maksudnya 18 juta pesakit, hanya 66 orang yang mengalami anaphylaxis. Maksud, apa tu anaphylaxis? Dia bukan sekut meri ni. Anaphylaxis maksudnya dia ada alahan teruk, jadi sukar untuk bernafas, terpaksa dirawat dengan segera, kita bagi epinephrine dan sebagainya, Adocort dan sebagainya. Tu bani panggil dia alahan yang teruk. Kalau bedang biasa tu biasa, bagi kita biasa dan tidak mendatangkan mudarat yang besar. 66 orang. Dan kita lihat dari segi itu pun jumlah kita panggil incident of the anaphylaxis adalah lebih kurang sama dengan kes-kes yang lain dalam perubatan yang lain, dalam pemberian ubat-ubatan yang lain. Maksudnya dia punya occurrence dia tu hanya sama tara dengan yang lain. Dan kebanyakan daripada mereka itu baik selepas daripada beberapa jam. Maksudnya setelah, bukan baik maksud kita lock gitu je. Maksudnya kita rawat dia, kita bagi ubat, Adocort, epinephrine dan sebagainya. Selepas beberapa jam baik. Ada yang selepas sehari baik. Contohnya di Singapura, 150,000 yang telah diberi. Itu dalam minggu lepas, sekarang ni dah meningkat dah. 150,000 ada 4 kes. 3 daripadanya lepas daripada 3 jam, 4 jam boleh balik rumah dah. Masuk ward sekejap dah. Dan seorang daripadanya masuk sehari, lepas tu boleh balik. Tidak ada sesuatu yang serius pun berlaku di pesakit-pesakit yang telah diberi vaksin COVID-19. Dan kalau kita lihat jumlah selepas daripada dos yang pertama di US, kes-kes yang dimasukkan ke ward mendadak tu 80%. Begitu juga dengan di Israel. 60 bagi pesakit yang berumur 60 tahun dan ke atas yang dimasukkan ke ward turun mendadak. Begitu juga dengan UK. Sebab kita ambil 3 buah negara ni, sebab negara-negara 3 buah negara ni yang paling awal sejak daripada 8 Disember yang lalu lagi. 8 Disember dan telah memasuki dos yang kedua. Kita ni belum apa-apa lagi kita ni. Jadi itulah keyakinan yang perlu diberikan kepada masyarakat bahawa vaksin itu adalah selamat, ia adalah berkesan dan juga halal digunakan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih doktor. Saya rasa selepas mendengar ni ramai dah yakin nak dapatkan vaksin. Kalau daripada 200 juta lebih tu hanya 66 yang dapat anaphylaxis, itu amat sedikit. Boleh dikatakan terlalu kecil untuk dibandingkan dengan kebaikan yang dibuat, yang kebaikan vaksin ini. Jadi untuk seterusnya kita sebenarnya dah terlebih masa, tapi saya rasa okey saja kita teruskan saja untuk pusikan seterusnya kepada saudari Halimah.
ada yang ramai mungkin keliru sebab banyak sangat infodemik ya. Ramai yang keliru bagaimana nak memilih bagaimana nak memilih untuk membuat keputusan yang tepat. Jadi kita mintalah Halimah untuk memberi sedikit panduan bagaimana cara kita untuk memilih ataupun membuat keputusan yang tepat untuk diri kita, keluarga kita dan juga masyarakat kita. Silakan Halimah. Terima kasih Dr. Wan. Untuk dari segi panduan ini, saya boleh katakan saya akan memberi panduan secara personal. Kerana dengan apa yang berlaku sekarang, dengan infodemik yang berlaku, saya takut dengan memberi panduan yang panjang, tak tahu macam mana kita nak bertindak dengan panduan tersebut. Sekiranya panduannya adalah untuk memilih di antara perlu mengambil vaksin ataupun tidak, dalam ini apa yang kita boleh buat adalah kita boleh cuba duduk sebentar, mungkin boleh ambil kertas di saat mana saya tengah membincangkan ini untuk memberitahu dan untuk tanya diri sendiri. Apa yang penting untuk diri sendiri? Siapa yang penting dalam hidup? Dan cuba list down. Bagi saya sih contoh, sekiranya soalan ini diberikan kepada saya untuk membuat keputusan mengambil vaksin atau tidak mengambil vaksin, saya akan tanya diri sendiri, apa yang penting untuk saya? Kalau sekiranya untuk saya yang penting untuk saya adalah untuk melindungi keluarga saya. Untuk melihat orang-orang sekitar saya mendapat pekerjaan yang stabil. Tidak takut untuk pergi bekerja atau hilang kerja kerana takutkan masalah kesihatan. So itu apa yang penting untuk saya. Jadi setiap individu mungkin ada benda lain yang penting. Tetapi bila kita bincangkan isu ini, biasanya apa yang penting untuk kita adalah apa benda yang dekat dengan kita. Dan dua benda ni biasanya adalah keluarga dan community. Di saat mana kita nak membuat pilihan adakah nak menerima, mengambil vaksin atau tidak, kita tanya diri kita apa yang penting dan kita punya willingness. Willingness kita untuk melindungi what matters to you. Melindungi keluarga, melindungi community. Saya juga nak membawa semua untuk tengok gambar ini. Tadi Dr. Suhazi ada bagi tahu yang kadang-kadang kita hanya tengok kepada dia punya negative side effect. Dan Dr. Suhazi dah membentangkan secara jujurnya tentang keputusan research kajian. Dan Dr. Wan Martina pun dah mengulaskan semula, reiterate tentang apa side effect dan berapa angkanya. Saya dalam membuat keputusan perlu atau tidak perlu untuk mengambil vaksin, saya nak mengajak semua orang untuk tengok kembali dalam kita melihat isu vaksin ini, bagaimana kita melihat dan menilai isu ini. Pada saat ini apa yang saya nampak hanya berdasarkan saya punya observation, kita tak sedar yang kita memegang teropong. Kita hanya tuju dan tengok pada mana yang kita nak tengok. Jadi pada masa ini saya nak kalau boleh semua cuba untuk turunkan teropong tu dan tengok apa yang ada. Bukan hanya meneropong satu sudut, tapi tengok semua sudut. Kita dah jelas dan faham apakah faktor yang menyebabkan kita rasa anxious, stress, ragu-ragu. Jadi buat masa ini, saya nak mengajak untuk semua melihat isu ini dengan minda yang terbuka, sedar bahawa sini bila kita tengok sesuatu situasi, kita ada tendensi untuk zoom in benda yang kita hanya nak tengok. Jadinya, saya rasa kita boleh cuba untuk buat aktiviti ini. Soalan yang tadi untuk memberi panduan, membuat decision adakah perlu atau tidak perlu buat vaksin, saya utarakan soalan apa yang penting untuk anda. Sekarang ini, saya hanya nak mengajak semua para audiens untuk menjawab poll. Untuk tengok sekiranya keluarga adalah penting, sekiranya community ini adalah penting untuk anda, apakah kadar willingness untuk melindungi dua entiti ini, family dan community. Kerana sudah terbukti vaksin melindungi community dan family. Jadinya dengan poll ini kita pergi ke Menti semula untuk tengok pandangan para audiens tentang
willingness mereka. Sekiranya dia beri dan diajukan soalan ini untuk rate your own willingness untuk melindungi keluarga daripada vaksin secara general. Elok untuk kita tahu dan tengok sedikit respon kadar willingness. Dekat sini skala yang diberi ada daripada 0 sampai 5. 0 bermaksud tidak, not willing at all to protect your family. Ke-5, willing to protect your family from COVID-19 virus. Jadi mungkin kita berbagi ruang dan peluang untuk para audiens menjawab. Saya tak pasti adalah kita berapa lama yang kita mungkin boleh spend untuk tengok kadar respon. Sesiapa yang masih ada di talian mungkin boleh cuba untuk menjawab. Kod dia ada di bawah. Kerana ini adalah poll, jadinya Dr. Suhazi pun boleh memberi sedikit respon sekiranya mahu. Poll yang sama Alhamdulillah kita nampak ramai orang yang willing untuk memelihara keluarga, melindungi keluarga daripada COVID-19. Ada yang tak dapat masuk. Waiting. Willing. Yang willing. kosong maksudnya not willing at all. Ke-5 lebih tinggi skalanya, lebih tinggi kadar Di ruangan willingness. komen banyak yang 5 tu, yang bagi jawapan 5. Mungkin orang tak dapat menti, tak dapat masuk poll, tapi ramai yang jawab 5. Maksudnya kebanyakan willing untuk protect. Somewhat willing tu maksudnya apa? Somewhat willing willing tu maksudnya dia boleh katakan dia willing, nak lah tu. tapi dia bukan 100% willing. Macam-macam nak lah tu. Maksudnya kena pergi gosok untuk menjimatkan masa gosok belakang, pujuk-pujuk sikit. Dia akan peer group je. Peer group, ramai semua cucuk. Dia baru pun, nak cucuk jugalah. Gitu. Nak tapi takut lagi tu. Betul. Semua bagi support sikit dan nak tu. Ya betul. Benda ni sebenarnya ini adalah sejarah kehidupan kita. Tak ada lagi sejarah Malaysia, semua rakyat diberi vaksin secara menyeluruh macam ni. Yang biasa sebelum ni anak-anak kita je umur 18 bulan ke bawah kan. Sekarang ni semua. Kalau untuk pergi haji untuk selection, dia punya risk selection group saja. Tapi ni semua terlibat. Dan ini adalah menjadi satu sejarah. Dan kita tak nak diri kita ni sebagai satu pelihat kepada sejarah. Kita nak tengok je sejarah berlaku dan kita bukannya pemain dalam sejarah. Itu penting untuk kita ingat bersama. Okey, kita terus ke sesi soal jawab. Ke Halimah ada lagi? Rasanya dah habis poll kita. Ada lagi rasanya sekiranya ada sesiapa yang masih yang menjawab boleh jawab soalan ini tentang willingness untuk memelihara community. Mungkin kita ambil dalam 1 minit. Sebab masa pun. Okey. Kod dia lain dah, tukar kod dah. 5. Kod dia sama. Kod dia masih sama yang macam sebelum ni. Kod dia 5469813. Ni hanya yang kita hanya tengok respon. Ada yang respon melalui Facebook juga? Facebook yang respon Facebook pun ada. Ya. Kebanyakan respon 5. Maksudnya semua willing untuk melindungi komuniti kita. Alhamdulillah. Boleh berhentilah tu dah tuan. Dengan sekiranya ramai yang willing untuk
bila ditanya, ramai yang willing untuk melindungi keluarga, melindungi komuniti. Jadi sebab itu sekiranya anda mengambil vaksin ataupun tidak mengambil vaksin, adakah itu membantu untuk melindungi keluarga dan komuniti? Jadi itu adalah soalan untuk seorang untuk cuba tanya diri dan jawablah. Ya. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Halimah. Kita ke sesi soal jawab. Kalau ada soalan, sebab saya nampak di ruangan komen tu semua dah faham kot, tak ada soalan-soalan. Ke ada yang nak bertanya? Saya nampak tak ada. Jadi kita terus ke, sebab kita dah sampai ke penghujung program. Jadi saya mintalah kepada Saudari Halimah untuk memberi kata-kata akhir, pesanan kepada audien kita. Pesanan yang boleh mereka bawa balik. Silakan. Saya rasa saya nak memberi satu kenyataan inilah. Nanti saya tengok dalam slide. Okay. Saya nak ingatkan bahawa virus ni tidak pilih orang, dia tak pilih kulit, tak pilih agama, tak pilih dekat mana kita berada. So this virus no one. Jadi macam mana yang Dr. Suhazri cakap, ini adalah satu keadaan yang mana kita boleh memilih adakah kita nak dikontrol by situation or take control of the situation. Kita ada cara one size fit all untuk membantu semua orang memahami. Jadinya bahagian profesional mungkin kita perlu perbagaikan cara untuk bagi orang lain faham dan lebih syakna. Kita mungkin juga perlu melipat gandakan usaha untuk menerangkan tentang keselamatan dan keberkesanan vaksin. Jadi dengan itu saya mengharapkan supaya semua orang cuba tanya diri sendiri balik apa yang penting dalam membuat keputusan untuk memilih vaksin. Cuba tanya diri sendiri, jika tidak mengambil vaksin, adakah ianya akan melindungi apa yang penting untuk diri anda? Pada masa yang sama, cuba ambil masa untuk faham tentang apakah faktor-faktor yang menyebabkan kita berfikiran sebegini rupa, mempunyai sesuatu dalam kepercayaan tentang vaksin. Apa yang menyebabkan kita rasa contoh takut, ragu, apakah faktor-faktornya? Makanya dengan selepas mengetahui itu, tanya diri sendiri. Akhirnya cuba untuk memilih adakah apa sahaja pilihan ataupun decision yang dibuat sejauh mana ianya membantu kehidupan anda secara short term dan long term. Wallahu a'lam. Terima kasih Saudari Halimah. Untuk Dr. Suhazli, jawab soalan ini dulu ya Doktor. Baru ada soalan. Saya ingin mendapat kepastian, betul ke vaksin COVID tidak diberi kepada yang berumur 18 tahun ke bawah? Yang kedua, berapa lama jarak untuk vaksinasi kedua? Dan soalan ketiga, adakah vaksin yang pertama sama dengan vaksin batch yang akan datang? Terima kasih. Terima kasih pada As-Suzarizah Ahmad. Payah nama ni. Sebut payah. Ni Gen X ke Gen Z dengan Gen Alpha ni. Orang muda-muda ni. Nama canggih macam ni. Okey, yang pertama, ya betul setakat ini kita masih lagi mengambil keputusan untuk tidak memberikan lagi kepada ibu hamil dan juga yang berumur 18 tahun ke bawah. Jika selepas daripada ini ada dapatan yang terbaru daripada kajian yang juga dalam proses kajian oleh syarikat pengeluar dan juga para pengkaji, kalau ianya dibenarkan, mungkin polisi ini akan berubah dari masa ke semasa. Kita bukan flip-flop, sebenarnya kita berdasarkan kepada facts and figure. Kita tak boleh buat andaian. Soalan yang kedua, cuba berapa lama jarak antara satu? Ini juga bergantung kepada jenis vaksin yang akan diberikan nanti. Kalau untuk Pfizer bagi frontliner, jarak antara dos pertama dos kedua adalah 21 hari. Tapi kalau untuk yang berikutnya saya offhandnya saya tidak dapat beritahu, tapi biasanya dalam sebulan lah. Sebab
untuk vaksin CanSino, Sinovac, AstraZeneca dan sebagainya masih lagi dosia lagi masih lagi belum sampai dan masih lagi belum di-approve oleh NPRA. Jadi saya tak boleh bagi jaminan untuk jarak di antara dua vaksin untuk dos 1 dan dos 2. Dan kemungkinan ada satu dos saja. Kalau kita ambil untuk AstraZeneca tu satu dos sudah mencukupi based on di kajian yang telah dilakukan oleh mereka. Dan yang ketiga adalah untuk ni apa? Vaksin batch yang akan datang. Dia vaksin jenis sama. Kalau siapa yang ambil Pfizer punya vaksin Comirnaty untuk dos pertama, dos kedua kena juga Comirnaty. Tak boleh campur dengan yang lain. Kalau ambil Sinovac untuk dos yang pertama, dos kedua perlu Sinovac. Dan kita dah simpan allocate terus dah. Maksudnya bagi setiap orang, kalau untuk frontliner ni, setiap orang untuk dos 1 diberi dan dos kedua nanti telah spare dah untuk dia simpan untuk dos kedua. Dia akan diberi kepada orang lain. Ini berdasarkan kepada kajian jugalah. Sebab kalau ikutkan daripada tweet DG yang terbaru, baru petang tadi, dia kata kajian daripada UK, walaupun telah diberi pada dos pertama pun, dia punya immunogenicity. Apa immunogenicity? Pembentukan antibody dalam badan telah meningkat sehingga 85%. Mungkin consideration hanya satu dos. Tapi ia juga memerlukan kajian demi kajian. Ini adalah, saya tak boleh nak kata apa. Tapi untuk buat masa sekarang ini, kita punya polisi untuk setiap individu akan memperoleh 2 dos. Dos pertama dan dos kedua yang telah disimpan dah terus untuk dos kedua itu. Dan bergantung pada jenis yang akan diberikan nantilah bagi setiap rakyat. Wallahu a'lam. Ada pesanan terakhir juga. Pesanan terakhir sekarang adalah Ada soalan lagi. Ada soalan lagi? Boleh doktor jawab tak? Yes. Mana? Cuba. Adakah pesakit psoriasis di kategori autoimun rendah? Adakah dia layak untuk vaksin? Psoriasis tidak ada contraindication untuk menerima vaksin, tak ada masalah untuk psoriasis. Kecuali dia on treatment tertentu. Ini kena bincang dengan pakar yang akan bagi cocok lagi lah. Dia akan nilai balik. Bukan semata-mata psoriasis itu, tapi mungkin rawatan itu yang menyebabkan ada dipanggil cross reaction ubat-ubatan dan sebagainya. Itu perlu jumpa pakar yang itulah. Okey. Satu lagi saya bertanya, ada salah satu kriteria untuk vaksin itu tidak sesuai untuk mereka merancang hamil. Bagaimana maksudnya itu? Tidak sesuai untuk mereka yang on fertility. Ya. Ini juga sebab kita tidak ada lagi satu kajian definitif yang berkaitan dengan ibu hamil dan merancang untuk hamil. Tidak ada lagi. Jadi kita tak boleh memberi satu kata putus yang tepat. Tapi kita mengambil satu side yang berhati-hati supaya kita buat masa sekarang ini, siapa yang hamil dan ingin hamil, dipanggil TTC, ingin hamil, supaya tidak diberikan lagi. Cuma saya cuba reserve sikit untuk TTC ni. TTC tu try to conceive, Dr. Wan. Dia istilah baru, saya baru jumpa bila kat media sosial ni. Saya pun ada orang tanya, kalau nak TTC macam mana doktor? Saya kata, apa dia nama TTC ni? Dia bukan boleh try to conceive. Kita sebenarnya perlu mengambil satu ijtihad. Okey, saya kata ijtihad lah. Ataupun satu keputusan yang tepat buat masa ini. Sebab kita mesti mengimbangi di antara hidup dengan kehidupan. Andai kata kita ini berada dalam satu posisi yang beresiko tinggi. Contohnya kita frontliner. Contohnya kita ni mungkin kerja sebagai askar yang ialah frontliner lah. Maksudnya semuanya berada di hadapan yang beri untuk dijangkiti. Ataupun nurse, doktor yang kerja kat ward COVID, kat klinik dan sebagainya. Very high risk untuk dijangkiti. Dan sebagainya. Okey. Jadi di sini boleh ke dok yang nak TTC itu
Oh, sekejap. Bahasa apa tu Dr. Mamantina? Oh, sekejap. Oh, sekejap. Oh, sekejap maksudnya Untuk tunggu dululah, untuk tunggu dulu. tunggu dulu untuk try to conceive tu, kalau boleh utamakan dahulu untuk prevent kita ni daripada dijangkiti oleh COVID-19 dengan protection yang kita pun dah war-warkan protection. Ini adalah peluang keemasan. Lepas pada ni kita tak tahu sama ada cukup ke tak cukup. Oh, mungkin kalau saya nakut-nakut pula tak gitu. Tapi lepas pada ni peluang tu takut orang lain ambil dah peluang kita yang telah dibuka itu. Ini saya bagi pesanan kepada frontliner sebab untuk phase 1 ini. Dia ada di antara frontliner yang mungkin mencari alasan dia kata nak pregnant lah dan sebagainya kan. Tapi perlu kita fikir balik, gunakan ijtihad lah, sepanjang ijtihad lah, maksudnya kita punya rasa hati kita tak di dada, tanya kita, adakah kita, betul saya ni berada di barisan harapan yang high risk. Kalau saya dijangkiti 20% masuk ward, 1% mati contohnya kan. Maksud kita kena timbangkan balik. Sedangkan kehidupan kita nak kehidupan tu kita nak anak, kita nak kaya. Maksud kehidupan kita nak diteruskan juga. Tapi boleh tak sekejap dalam tempoh 3 bulan. Kita 3 bulan lah maksudnya. Dos pertama, 21 hari lepas tu dos kedua. Dan kita boleh lah sikit dalam sebulan lebih lagi. Sehingga semua everything settle, kita pun well protected. Lepas pada tu nak try to consume, no problem lah. Pun begitu, ni saya nak beritahu data daripada US. 10,000 dos telah diberi kepada ibu hamil. No red flag. Tak ada apa-apa pun yang menimbulkan masalah. Anak jadi cacat, keguguran dan sebagainya, tak ada. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, benda ni baru, kita tak boleh mengatakan ianya dibenarkan buat masa ini, bergantung kepada kajian demi kajian baru. Mungkin lepas pada ni mungkin dibenarkan dan sebagainya. Jadi bagi saya lah, walaupun mungkin kita punya guideline mengatakan bahawa kita defer dulu untuk ibu hamil ataupun yang TTC itu, kita defer dulu, tapi fikir balik. Okey, kehidupan kita. Berapa peratus soalan dilindungi? Kajian daripada yang untuk Pfizer, kita kena tengok efficacy. Apa itu efficacy? Adalah keberkesanan yang telah diuji dalam kajian. Dia berbeza sikit dengan effectiveness. So keberkesanan apabila berada di komuniti. So saya nak ambil yang efficacy yang dalam kajian mengatakan bahawa 95% protect. Dia bukan 100%. Ingat tu, dia bukan 100%. Dan kajian juga mengatakan bahawa setelah bagi dosa pertama, untuk khas untuk komuniti yang lain-lain tu saya belum baca sepenuhnya lagi lah. Sinovac, Sino dan sebagainya. Untuk frontliner ni, khusus untuk frontliner ni, setelah dos pertama, dia increase dia punya immunogenicity, maksudnya pembentukan antibody 52%. Second dose baru terbentuk 95%. Maksudnya ada lagi berapa persen? Kira matematik mudah. 5% lagi kan. Maksudnya risk of 5% to get disease COVID ada. Sebab tu dalam konsen yang kita akan bagi nanti, kita nyata ke situ. Apa dia? Antara konsennya, tidak jamin untuk dijangkiti oleh COVID selepas daripada vaksin kan. Betul kan? Sebab takut orang menuduh kita, bagi vaksin ni 100% tak kena lah. Bagi vaksin 100% perfect, tak kena apa-apa lah. Sedangkan benda tu masih ada lagi, dia punya pocket of the 5% tu masih ada lagi. Pun begitu, kita protected 95%. In fact, andai katalah ada vaksin yang mengatakan bahawa 50% je dia punya efficacy, juga kita boleh guna. Hanya 50% dia kata. Dalam agama kita pun, dalam hukum fiqh usul fiqh pun mengatakan, kalau kita tak dapat belaka, jangan tinggal semua. Kan? Kalau kita kata daripada kalau 50% untuk ayah kan? Maksud kalau kita tak dapat semua, jangan tinggal semua. Contohnya orang nak beli kedai, dia kata saya ada ni je. Awak Kak nak beli sayur
sekilo tapi saya ada setengah kilo je. Contohnya tak. Kita pesanan orang lelaki, pesanan dia pesan betul-betul dah ke tok lelaki dia. Beli ni sekilo. Beli ni sekilo. Cuba rupanya tak cukup sekilo. Kita kata, dah tak cukup tak payah beli. Tak cukup. Tak gitu. Tak cukup, ambil lah mana yang ada tu. Kalau dah ambil bodoh lah kita. Gitu. Kata bodoh ni susah. Maksudnya, at least dalam agama begitu juga. Kalau kita tak dapat belaka, jangan tinggal semua. Gitu. Dan WHO juga menyatakan bahawa at least 50% pun sudah mencukupi untuk protection. Ya. Kadang-kadang suka difahami oleh orang. Allah. Doktor jawab ya soalan yang last tu. Ahli Kalau keluarga perlu ke orang tua yang bedridden diberi vaksin juga kalau beliau tak ke mana-mana. Ni kalau susah nak gerak sangat tak apalah. Duduk rumah je. Bedridden kan. Bedridden. Tapi kalau orang lain dah protected dah, okey lah. InsyaAllah. No problem. Tapi kalau dapatkan juga lagi bagus. Gitu je. Sebab kita tak tahu orang yang mari rumah kita tu lagu mana. Orang yang mari rumah kita dia tak ada tanda ni. Covid tak ada tanda. Kita tak tahu orang berziarah rumah kita. Kita tak tahu. Kalau adik-beradik kita kata semua dah protected. Tapi raya sikit lagi, mana-mana mari tak tahu. Dah tak nak sabar kita. Depan rumah tunggu dulu nak check dulu, nak buat swab test dulu. Tak nak sabar kan, kita tak tahu. Sebab asymptomatic kita tu ramai juga dalam komuniti. Yang tu kita risau. Ataupun kita tak nak sabar kita nak bos kering belakang bilik ayah kita semua bobos kering macam kat sekitar yang boboh macam bidai macam tu. Cuba boleh tengok dari luar je kat ICU. Tak nak sabar juga kan macam tu kan. Jadi fikir-fikirkanlah. Okey, following daripada As-Suzarizah. Okey. Tidak kenapa tidak diberi mereka berumur 18 tahun? Boleh sebut andaikan sudah ada imun dalam badan. Tak, seperti yang saya sebutkan tadi, kita masih belum lagi dapat dia punya kajian yang berkaitan. Jadi kita tak boleh pandai-pandai untuk bagi. Sebab kita tak tahu apa dia punya keputusan kajian tu. Kita tak tahu. Mungkin lepas pada ni memang sama juga dengan orang yang dewasa biasa. Maksudnya untuk kanak-kanak pun selamat digunakan, berkesan digunakan, dah berapa persen berkesan dia. Dan sekarang ni memang dalam proses kajian clinical trial oleh pihak pengeluar. Maksudnya kita tak boleh mana-mana untuk buat. Kita mesti based on the facts and figure. Itu penting. Kita tak boleh pandai-pandai. Tak boleh buat andaian. Tak boleh. Faham tak maksud tu? As-Suzarizah. Okey, terima kasih doktor. Saya rasa dah kita boleh tamatkan kita punya program pada malam ini. Panjang lebar jawapan Dr. Suhazli. Saya rasa semua dah memahami, tapi yang penting kita perlu jaga SOP walaupun kita sudah divaksin demi untuk melindungi orang-orang yang tidak dapat divaksinkan. Jadi alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung program. Terima kasih kepada kedua-dua panel kita pada malam ni, penerangan yang cukup mantap dari kedua-duanya, aktiviti yang sangat menarik. Teruja pula menti.com. Sebelum ni tak pernah guna lagi. Mungkin bagi saya lah, mungkin orang lain sudah biasa guna. Aktiviti yang sangat menarik dan terima kasih juga kepada jawatan kuasa teknikal kita, Aiman yang bertugas pada malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain siaran. Dan sebelum kita tamatkan live pada kali ini, suka saya mengingatkan lagi supaya like dan share page Gerakan Wanita Sejahtera dan Musmedik Malaysia. Dan jangan lupa kita akan bersiaran lagi 2 minggu lagi dengan topik yang menarik. Saya memohon maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan dari pihak penganjur dan sekiranya ada kesilapan tutur bahasa sepanjang program malam ini. Saya sudahi program kita malam ini dengan peringatan daripada Allah seperti firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamu. Dan bertanyalah pada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
Kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua, laksanakan tanggungjawab sebagai rakyat demi untuk agama, negara dan bangsa kita. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri wal innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.